Assalamualaikum. Saya Nurul Fatini dan hari ini saya berada di Craft Batik Sdn Berhad, berarti mencari maklumat mengenai craft batik ini bersama rakan-rakan saya. Jom kita masuk. Okey, di sini merupakan bilik pameran mereka. Ya. Boleh saya tahu macam mana tertubuhnya syarikat? Ya. Ini kilang ya pun ya tahun 1973. 1973 established ya. Buka syarikat batik sebab lain daripada lain kan? Okey, ni Kita tahu dekat masa 60-an 70-an. Masa saya keluar dari sekolah. Masa itu tidak senang nak cari kerja. Bukan senang. Dia mau kerja tu dia kena minta tolong dengan orang yang macam-macam Gitu bukan macam sekarang. Kerja banyak. Pekerja korang. Dulu kerja korang pekerja banyak. Ya. So masa itu apabila ada peluang, tak kira dia apa, kita ambil lah. Nah, macam ni kawan recommend, ada satu ni apa tempat dia nak buat ni apa batik, dia nak apa join depa ke. Ya, kita kata okey lah. Kita cuba lah tengok macam mana. Ya. Macam mana boleh. So tiba-tiba saya join company tu. Saya kerja sampai sekarang. Macam mana dari segi modal serta buka? Masa itu kita mula-mula itu buka kilang batik pondok, macam orang dia pondok kecil aja. Ya. Kecil pondok. Belum besar macam ni. Tidak. So kita kena ya kerja kuat lah. Dari bawah. Tak kira masa, tak kira hari. Dia lah. Cari untung lah. Ya. Macam tu. Seterusnya kita pergi kepada input, proses transformasi dan juga output. Input utama yang digunakan ialah damar, lilin dan juga kain putih. Okey, ini merupakan proses canting batik. Bahan yang digunakan, bahan utama ialah lilin. Lilin ini akan dicampur dengan damar. Okay, seterusnya mereka juga menggunakan kain putih untuk mencanting batik ini. Merupakan proses untuk block printing batik. Ini merupakan salah satu contoh chop yang digunakan bagi batik chop. Bagi blok printing batik, mereka akan mula dengan kain putih dan akan dicop, kemudian diwarnakan dan akan dicop semula. Bagi batik lukis tangan pula, proses pertama ialah mencanting batik. Alat yang digunakan untuk melukis batik ini dipanggil canting. Ini ialah proses mewarnakan batik setelah selesai mencanting batik. Setelah selesai bagi proses mewarnakan batik, kedua-dua jenis batik ini akan menjalani proses terakhir yang sama. Yang pertama, mereka akan melalui fixing iaitu direndam dalam sodium silikate selama 4 ke 5 jam. Perkara ini dilakukan bagi mematikan warna tersebut. Seterusnya, kain tersebut akan dimasak bagi membuang lilin dan akan dijemur selama 1 hari. Kesemua proses ini mengambil masa 4 ke 5 hari bagi menyiapkan satu jenis kain batik. Dan yang terakhir, output yang dihasilkan bagi batik chop dan juga batik lukis tangan.
Kami dimaklumkan bahawa batik yang asli mempunyai corak yang sama di bahagian hadapan dan belakang. Seperti yang kita dapat lihat bagi batik cop dan juga batik lukis tangan ini, kedua-dua mempunyai corak yang sama di bahagian hadapan dan belakang. Saya nak tanya Mr. Kua, macam bagaimana Mr. Kua kawal inventory seperti bahan mentah, semua tu bagaimana Mr. Kua ambil pembekal? Setiap bulan dengan stok taking itu stok mesti ada seorang mau jaga, terus dia masih sinarai, ya. Hari ini masuk stok dan tiap hari diguna. So sampai berapa persen, dia sudah tinggal berapa persen, you mesti order baru. Macam tu, stock card lah, semua ada stock card. Hasil daripada temuduga bersama Mr. Kua, didapati bahawa syarikat Kraft Batik menggunakan sistem ekonomi order quantity EOQ bagi mengawal inventory mereka. Apabila syarikat telah menggunakan sebanyak 80% inventory dan hanya 20% yang tinggal, pihak syarikat akan membuat pesanan inventory bagi memastikan inventory sentiasa tersedia. Hasil daripada temuduga ini juga didapati bahawa syarikat Kraft Batik sentiasa memastikan produk yang dihasilkan sentiasa berkualiti tinggi. Syarikat Kraft Batik Sdn Bhd akan melatih setiap pekerjanya bagi menghasilkan produk yang berkualiti tinggi, dan ini akan mewujudkan pemengkasaan pekerja. Perkara ini juga dapat memastikan kualiti produk yang terbaik serta dapat mengelakkan dari sebarang kos yang tidak diingini, seperti kos yang perlu ditanggung sekiranya produk yang dihasilkan tidak menepati piawaian yang ditetapkan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Najiha. Saya akan bercakap tentang jadual bekerja, faktor pemilihan lokasi dan penyelenggaraan barang ataupun mesin di kilang batik. Berapa ramai pekerja yang bekerja dekat kilang ni, dekat bahagian showroom dengan bahagian pembuat batik? Bahagian showroom ada 8 orang, bahagian batik ada 20 orang. Seterusnya, faktor pemilihan lokasi. Apabila kami menerima ramuan Mr. Kua memberitahu Mr. Kua tidak mempunyai sebab yang spesifik untuk memilih kawasan tersebut. Hanya kerana terdapat tanah yang kosong di Teluk Bahang, Mr. Kua mengambil keputusan untuk membuka perniagaan batik di kawasan tersebut. Setelah menjalankan perniagaan di sana, ramai pelancong mula mengetahui kawasan tersebut dan sekaligus menjadi tempat tarikan pelancong. Seterusnya saya nak tanya bahagian penyelenggaraan barang-barang nak guna untuk buat batik. Kalau bila berapa bulan sekali buat penyelenggaraan barang-barang tu? Kalau setahun berapa kali? Itu tak kira lah, itu tidak kira. Kita guna lebih orang itu benda, itu raw material, dia sudah akan habis, mesti order. Ya, mesti order awal, baru dia boleh dapat sambung. Ini semua kena apa? Prepare. Apa-apa kena prepare. Macam kita dapat satu order, kita kena kira, ni kainnya setakat mana, bila ni kain boleh datang untuk kita jalankan kerja, macam mana mau sambung. Kalau stok korang, bila boleh, macam mana mau dapat. Itu sudah kena urus. Tak boleh dia tak ada. Kos dia macam mana? Kos untuk barang-barang ni semua? Kos kena kira. Kos mesti kira. Kalau paper berapa kain mau kena kira. Agak-agak Mr. Kua berapa? Agak-agak roughly. Macam mana kira? Itu berapa naik. Tak payah tulis. Yang tak payah tulis ada kos berapa. Tidak lah. Kos. Ya, pekerja ada kos. Semua masuk ke dalam. Ya, dalam itu 80% ialah kos. Pelenggaraan barang ataupun mesin di kilang batik tersebut. Kilang batik ini tidak mempunyai sebarang mesin yang spesifik untuk digunakan. Semuanya melibatkan tenaga pekerja. Mereka hanya menggunakan lilin dan damar. Lilin dan damar akan dicampur sekali supaya warna batik itu tidak bercampur. Kemudian pewarna, kain putih, blok, canting. Canting digunakan untuk melukis batik dan sodium silikate. Sodium silikate ini digunakan untuk mematikan warna pada kain batik supaya warnanya kekal apabila batik dibasuh nanti.
Sekiranya barang habis, mereka akan memaklumkan kepada pembekal dan pembekal akan menghantar barang. Mr. Kua memberitahu lebih ramai pelancong, lebih cepat barang habis. Adakah Mr. Kua pernah alami apa-apa masalah ataupun cabaran dalam kraf batik ataupun COVID-19 merupakan satu cabaran pertama dalam kraf batik? Dah banyak kali. Macam tadi saya kata, tiap-tiap kali ada apa menjadi besar di negeri kita, pelancong tidak datang. Macam ini satu dunia ni. Dalam temu bual bersama Mr. Kua, beliau menyatakan beberapa cabaran yang dihadapi dan jalan penyelesaian yang diambil. Cabaran yang pernah dihadapi ialah kewujudan penyakit yang serius pada tahun-tahun sebelum ini dan juga berlakunya kejatuhan ekonomi yang memberi kesan kepada kraf batik serta penyakit sekarang yang sedang tular iaitu COVID-19 yang mengurangkan jumlah pelancong datang untuk melihat kraf batik. Penyelesaian yang dilakukan oleh beliau ialah beliau masih menjalankan perniagaan tetapi aktiviti di kilang tersebut dikurangkan serta jumlah pekerja dalam masa sehari dan juga waktu bekerja dikurangkan bagi memastikan kos kilang tersebut masih dapat dikawal. Maksudnya memandangkan sekarang keadaan COVID kan. So apa Mr. Kua punya jangkaan masa depan untuk kraf batik? Kita haraplah itu tourism akan bangun balik lah. Itulah. Sekarang kita kontrol, kita punya kerja tidak ada jalankan menjaga, tapi kita pun jalan juga. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh syarikat kraf batik ini memberi kesan kepada Mr. Kua dan juga syarikatnya. Jadi hasil daripada temu bual tersebut, Mr. Kua menyatakan bahawa beliau berharap aktiviti pelancongan di negara ini dapat dibangunkan semula serta dapat menaikkan semula syarikat kraf batik dan menstabilkan semula aktiviti serta kewangan syarikat. blok printing batik. Kebetulan ni saya letak label tahu warna apa dalam ini jadi hitam, hijau, okay, purple, orange, jelas. Ini terus, lepas ni biru. Okay, ini air. Jadi ini kita guna untuk kita nak bagi warna kita tu sudahlah kita nak spread je. Bagi dulu, letak bahagian tengah, bahagian middle ni. Okay, nampak derang sendiri kan dah kelihatan lari. Pakai warna kain kan, okey. Lepas tu dia keluar, kalau kita nak mudahkan dia, okey, ambil air, letak dekat atas warna pertama. Jangan letak buat pada warna tu, atas warna. Lepas tu, baru dia boleh nampak tone warna. Nampak dia mudah apa tu?
Jadi pada pula terus mula. Okey? So lagi satu kena tunjuk flower.